Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-249 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini sedikit sebanyak memberi peringatan untuk saya dan setiap daripada kita berkenaan tentang zikir-zikir, doa-doa, amalan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan Marwani Ahmad, Hardi Suhaimi, Zimahdun, Anita Maizan, Nurazia Mukhtar, Kamiza Muhammad Amil, Rohini Ani, Ummi Zaihadi, Halizai Rahman, Zabaria Muhammad Yusuf, Arif Taib, kemudian Nazifa Abdullah, Zaliha Kamaruddin, Kamiza, Fatimah Cikmat, Zabaria Muhammad Yusuf, Galip Sprit, Nur Hayati Sulaiman, Yaya Lia, Nur Ani Ahmad, Ramlah Dasuki, Tuan Nur Rahim Sharif, Suryani Razali, Muslimah Mahmud, Iza Salih, Norazian Arsad, Hajarah Zai, Tumirah Damiri, Mariamah Zakaria, Syamsia Salih, Kak Langsu, Asna Darus, Nurazia Mukhtar, Ija Rahman, Alawiyah Abdullah, Rafizah Muhammad Nuh dan juga Nur Nisa serta Syahril Muhammad Sharif. Ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Pada hari ini siri yang ke-249. Siri yang ke-249, kita nak baca daripada muka surat yang ke-376. Muka surat 376. Lalu semalam kita telah kongsikan serba sedikit. Kita telah kongsikan serba sedikit berkenaan tentang amalan-amalan bagi orang yang nak bermusafir. Maka semalam kita telah kongsikan bagaimana digalakkan untuk melakukan solat 2 rakaat, membaca ayat-ayat yang tertentu dalam solat, dan kemudian membaca selepas daripada solat akan ayatul kursi dan surah Quraisy. Kemudian selepas daripada itu telah digalakkan membaca doa yang ada pada muka surat 374 dan 376, dan digalakkan untuk mendoakan dengan cara menitipkan sebagai amanah ahli keluarga, harta dan apa yang ditinggalkan selain daripada meminta doa daripada ahli keluarga ataupun orang yang ditinggalkan. Lalu ini secara ringkas apa yang kita telah baca. Maka pada hari ini pada muka surat 376, riwayat yang ke-597, Imam Nawawi membawakan doa-doa yang ada dalam riwayat. Bagaimana pada waktu itu adanya perkataan menitip akan amanah, akan wadi'ah, yang mana ada lebih kurang 4 riwayat yang beliau bawa. Ada riwayat yang lebih kurang sama, ada riwayat yang perbezaannya ada sedikit sebanyak, hujungnya ada sedikit sebanyak perbezaan. Ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Lalu jom kita lihat. Saya harap suara saya adalah jelas. So far jelas suara. Lalu saya harap suara saya adalah jelas. Mohon maaf saya tak boleh bercakap dengan lebih kuat kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak berapa sihat pada hari ini. Namun moga-moga Allah kurniakan kesihatan kepada saya dan juga setiap daripada kita, insya-Allah. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala berkenaan tentang menitip akan wadi'ah keluarga dan juga harta.
Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebentar kita lihat riwayat-riwayat yang ada dalam bahasa Arab. Okey. Maka kata Imam Nawawi, was sunnah ay yaqula lahu man yuwaddi'u ma rawainah. Lalu kita baca daripada hujung perenggan terakhir muka surat 375. Lalu kata Imam Nawawi, lalu nak doa bagaimana untuk keluarga yang kita tinggalkan? Kata Imam Nawawi, termasuk daripada sunnah orang yang termasuk daripada sunnah. Okey. Termasuk daripada sunnah orang yang nak bermusafir untuk mengucapkan kepada orang yang nak ditinggalkan. Lalu kena betulkan terjemahan di sini. Termasuk daripada sunnah orang yang nak bermusafir mengucapkan kepada orang yang ditinggalkan. Termasuk daripada sunnah orang yang bermusafir mengucapkan kepada orang yang ditinggalkan. Lalu yang mengucapnya adalah musafir. Kepada siapa? Kepada orang yang dia tinggalkan. Lalu nak ucapkan apa? Maka di sini kita lihat, maka apa yang kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud daripada Qaz'ah, Qaf Zai Ain dengan ta marbutah. Beliau berkata, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, kemarilah wahai Qaz'ah, aku akan doakan engkau dengan doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepadaku. Lalu apakah doa yang patut kita baca kepada keluarga yang kita tinggalkan? Kepada mereka yang kita tinggalkan. Maka doanya adalah Astaudi'ullah. Sama-sama sahabat ikut. Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Lagi sekali kita baca sama-sama. Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Apakah terjemahannya? Aku menitipkan amanah. Astaudi'u. Aku menitipkan amanah. Ataupun aku mempercayakan. Kepada siapa? Allah. Apa yang kita titipkan sebagai amanah? Dinaka, agama kamu. Lalu orang yang kita tinggal tu kita kata, agama kamu aku titipkan kepada Allah sebagai amanah. Wa amanataka. Dan segala amanat kamu. Wa khawatima amalik. Dan juga pengakhiran amalan yang baik. Pengakhiran, penutup amalan kita titipkan kepada Allah. Al-Khattabi mengatakan dalam riwayat ini adanya perkataan wa amanatak. Apakah maksud daripada wa amanatak? Kata Al-Khattabi, yang dimaksudkan dengan amanah pada perkataan, pada pertengahan perkataan doa ini adalah ahli keluarga, orang-orang yang ditinggalkan, harta benda. Dan pada waktu itu disebutkan pula tentang agama di sini. Sebab dalam permusafiran, seseorang mengalami kesusahan hingga ada kemungkinan mengambil ringan sebahagian urusan agama dia. Lalu pada waktu itu kita titipkan semua daripada agama, daripada amanah dan juga daripada pengakhiran yang baik. Maka ini adalah doa dia, Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Maka ini adalah riwayat yang ke-397. Abdullah bin Umar pada waktu itu dia sebutkan kepada Qaz'ah. Seterusnya, riwayat yang ke-598. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa rawainahu fi kitab at-Tirmidzi aidan an-Nafi' عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل الذي هو يدع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. Lalu yang dalam riwayat ini Nabi yang mendoakan kepada orang yang nak bermusafir. Lalu Nabi mendoakan kepada orang yang nak bermusafir. Maka kata Imam Nawawi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Kami riwayatkan di dalam kitab Imam Tirmidzi daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, Nabi SAW apabila mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang,
maka baginda akan memegang tangannya. Baginda akan memegang tangan dia. Lalu kena betulkan terjemah di sini. Fala yada'ha bukanlah maksudnya tak berkata apa-apa. Lalu kena betulkan terjemah di sini. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW bila nak mengucapkan selamat tinggal, maka baginda akan pegang tangan seseorang itu. Dan tidak, sampai situ betul, berkata apa-apa itu padam. Dan tidak akan melepaskannya. Dan tidak akan melepaskannya. Ia maksudnya tangan orang yang Nabi ucapkan selamat tinggal itu. Dan baginda tidak melepaskannya sampailah orang tersebut yang mula-mula melepaskan tangannya daripada Nabi. Dan tidak melepaskannya dan tidak berkata apa-apa itu padam. Dan tidak berkata apa-apa itu padam. Lalu Nabi SAW bila nak mengucapkan selamat tinggal, Nabi akan pegang tangan orang tersebut. Dan pada waktu tu Nabi pegang lama, Nabi tak lepaskan. Sampai dan Nabi tidak melepaskannya. Maksudnya tangan orang tersebut. Sampailah orang tersebut yang tu betul, mendoakan tu padam, mendoakan tu salah. Sampailah orang tersebut yang mula-mula melepaskan tangannya daripada Nabi. Melepaskan tangannya daripada Nabi. Maka Nabi SAW ketika mana mengucapkan selamat tinggal, Nabi akan pegang tangan orang tu untuk tempoh yang lama. Sehinggalah orang tu yang tarik dahulu tangan dia, maka barulah Nabi SAW lepaskan. Sebab itu kadang-kala ada juga sebahagian orang yang mengamalkan seperti ini. Dia pegang tangan orang tu dengan lama. Namun orang yang tak faham pada waktu tu dia marah. Kenapa nak pegang lama-lama ni? Apa masalah? Tapi sebenarnya itu adalah apa yang Nabi SAW lakukan. Lalu Nabi akan pegang tangan orang tersebut sehinggalah orang tersebut yang mula-mula melepaskan tangannya daripada Nabi, barulah Nabi SAW lepaskan. Taklah pula maksudnya orang tu dah tarik tangan, kita tak nak lepaskan. Tidak. Nabi SAW akan lepaskan. Dan kemudian pada waktu itu baginda akan mendoakan dia. Baginda akan mendoakan dia. Apakah doa Nabi untuknya? Lebih kurang sama. Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa akhira amalik. Lagi sekali. Dia sama macam doa di atas. Cumanya doa di atas adalah wa khawatim. Doa ini adalah wa akhir. Itu sahaja beza. Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa akhirah amalik. Cumanya dibawakan riwayat ini, satu kerana penghujung dia beza, satu kerana perbuatan Nabi yang Nabi pegang tangan orang tersebut sehinggalah orang tu yang mula-mula melepaskan tangannya daripada Nabi SAW. Lalu kalaulah ada orang yang buat begini kepada kita, maka jangan pula kita merasa tersinggung ataupun marah. Sebenarnya dia sedang mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Lalu apakah terjemahannya? Lebih kurang sama. Astaudi'ullah, aku menitipkan amanah kepada Allah. Dinaka, agama kamu. Wa amanataka, amanah kamu. Wa akhira amalika, dan pengakhiran amalan kamu. Maka ini adalah yang berlaku. Riwayat 598. Riwayat 590, minta maaf, di sini tak ada nombor. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan juga dalam kitab At-Tirmizi daripada Salim bahawa Abdullah bin Umar berkata kepada orang yang akan bermusafir, maksudnya orang tu nak pergi, mendekatlah kepadaku agar aku dapat mengucapkan selamat tinggal, melepaskan kamu sebagaimana Rasulullah melepaskan kami. Maka pada waktu itu dia baca dengan doa yang lebih kurang sama. Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Lebih kurang sama dengan riwayat 597. Begitu juga riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu juga riwayat 599, kalaulah yang Nabi nak lepaskan itu ramai. Kalaulah orang yang Nabi SAW nak hantar pergi itu ramai, maka Nabi gunakan perkataan jamak, perkataan plural.
Maka kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih daripada Abdullah bin Zaid Al-Khatmi, seorang sahabat Nabi. Beliau berkata, Nabi SAW apabila Nabi nak melepaskan, nak menghantar pergi sesuatu rombongan pasukan, maka Nabi akan menggunakan perkataan jamak, sirah jamak pada waktu itu. Maka daripada astaudi'ullah hadinaka kepada dinakum, astaudi'ullah hadinakum, wa amanataka jadi wa amanatakum, wa khawatima amalika jadi wa khawatima a'malikum. Maka boleh juga doa ini kita doakan kepada individu ataupun doa secara umum kepada kesemua orang. Lalu ini riwayat 599 nak menunjukkan yang Nabi pernah buat untuk ramai orang, satu pasukan. Riwayat yang ke-600 kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam kitab Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seseorang telah datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku akan bermusafir. Maka dia pun minta dengan Nabi, oleh itu bekalkanlah aku. Dia minta sesuatu bekalan nasihat. Dia minta bekalan nasihat. Maka Nabi SAW bekalkan dia dengan nasihat seperti berikut, semoga Allah membekali kamu dengan takwa. Maka dia pun kata, wahai Rasulullah, baik, tambahlah lagi nasihat yang lain sebagai bekalan untuk aku. Aku nak pergi musafir ini. Maka Nabi SAW bersabda, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Kemudian pada waktu itu, dia minta lagi, dia kata tambah lagi. Maka pada waktu itu Nabi SAW mendoakan untuknya, semoga kebaikan bersama dengan dia di mana jua dia berada. Lalu bersempena dengan riwayat yang terakhir pada bab ini, riwayat yang ke-600, bagaimana ada seseorang dijumpa dengan Nabi, dia minta nasihat, dia minta pesanan sebelum dia bermusafir. Maka berdasarkan hadis ini, sebab itu Imam Nawawi bawakan bab yang kelima, bawakan bab berikut. Kata Imam Nawawi, sunnah untuk orang yang nak bermusafir, nak berangkat, dia berjumpa dengan orang-orang salih dan minta nasihat. Lalu sebab itu Imam Nawawi bawakan riwayat ini. Maka ketika mana nak bermusafir, pada waktu tu bukan sekadar minta doa, tetapi minta nasihat, minta pesanan yang boleh dijadikan sebagai bekalan. Bukan sekadar bekalan makan minum RM1, tapi bekalan nasihat. Maka kata Imam Nawawi, riwayat 601. Lalu bab yang kelima ini boleh juga dijadikan dalil riwayat 600 tadi, kerana ianya ada kaitan. Kata Imam Nawawi, kami telah riwayatkan dalam kitab Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa seseorang telah berkata, wahai Rasulullah, aku nak berangkat ni, aku nak bermusafir, aku nak pergi. Oleh kerana itu berilah pesanan kepadaku, wasiat. Lalu sebab itu jangan pula kalaulah contoh ada orang yang nak musafir, dia minta wasiat dengan kita, bagilah apa-apa wasiat. Jaga solat, ataupun pada waktu tu jaga sugi, ataupun jaga wudu, ataupun jaga amalan. Janganlah pula kita marah, kau ni dah duduk belajar lama-lama nak minta wasiat lagi. Tak, itu adalah sunnah. Lalu sunnah untuk bermusafir, sebelum bermusafir minta pesanan yang terakhir, minta wasiat yang terakhir, seperti mana riwayat yang ke-600 dan juga seperti mana riwayat yang ke-601. Maka pada waktu itu dia minta nasihat kepada Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, alaika bitaqwallah, hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah. Dan kemudian Nabi SAW pesan lagi pesanan yang kedua, wat takbir, dan hendaklah engkau menjaga ucapan Allahu Akbar ketika mana engkau berada di tempat yang tinggi. Kan dalam perjalanan adanya bukit, adanya kawasan yang tinggi. Maka Nabi pesan bila sampai je ke tempat yang tinggi, maka pada waktu itu ucapkanlah takbir, Allahu Akbar. Maka pada waktu itu ketika mana orang tu nak pergi, dia dah dapat dah nasihat daripada Nabi. Maka Nabi doa, yang doa berikut ini untuk dia. Lalu menjadi pengajaran untuk kita, selain daripada doa astaudi'ullah yang kita dah baca pada muka surat 376, doa berikut ini juga bagus untuk kita baca kepada orang yang nak bermusafir. Maka kita doakan untuk dia, Allahumma tuwi lahul bu'ad wa hawwin alaihi safar. Allahumma tuwi, ya Allah, dekatkanlah untuknya al-bu'ud, tempat yang jauh,
wa hawwin alaihi safar, dan mudahkanlah untuknya permusafiran dan juga perjalanan. Lalu Nabi doakan juga ini. Lalu daripada sini kita ambil pengajaran, boleh juga selain daripada doa astaudiallah hadinak yang kita doakan untuk orang yang nak bermusafir, kita juga baca doa ini. Maka ini antara sunnah-sunnah dia. Minta doa, minta bekalan nasihat, minta wasiat, minta pesanan. Maka ini adalah doa-doa. Ini adab-adab ketika mana sebelum berangkat musafir. Begitu juga doa yang berikut. Orang tu nak pergi musafir, kita minta dia doakan kita. Dan ini insya-Allah kita sambung esok. Lalu pada malam ni insya-Allah saya ada kuliah maghrib, anjuran surau desa Cempaka, yang mana insya-Allah kita akan mula lebih kurang 3.75 ataupun 7.35 ataupun 7.40. Lalu yang kejemputan ni saya kena tunaikan juga sebab bulan lepas saya last minute saya tak dapat nak tunaikan. Lalu pada malam ni kita baca kitab sirah. Kitab sirah, lalu kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan, nanti saya akan sharekan link dia lebih kurang pada 7.35 ataupun 7.40 insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh saja tekan link yang berada di ruang komen. Jumpa lagi insya-Allah. Doakan untuk saya dan juga saya pun akan doakan untuk sahabat-sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua.